اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Pati Paridah. Kitab Pati Paridah, muka surat 68. Muka surat 68, baris bawah sekali. Muka surat 68, baris bawah sekali. Baris bawah sekali itu satu perkataan lah. Satu perkataan dan satu perkataan. Dan juga itu masuk surat 69 dah. Dan juga pada hari kiamat ditimbang amalan kita dalam mizan. Kurungan dia neraca. Mizan neraca. Timbang ni supaya zahir. Kalau berat kebajikan, dimasuk akan dia akan orang yang berat kebajikan ke dalam syurga dengan kurniaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kalau berat kejahatan, dimasuk akan dia akan orang yang berat kejahatan ke dalam neraka dengan keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga pada hari kiamat ditimbang akan amalan kita dalam mizan. Dan juga pada hari kiamat sebagaimana terdahulu dihisapkan akan amalan yang kita telah beramal dalam dunia. Dan juga pada hari kiamat ditimbang akan amalan kita dalam mizan. Tetapi sebelum timbang amalan, dia hisap terlebih dahulu. Dia hisap terlebih dahulu. Hak dalam kitab dinyatakan bahawa wa mahalluhu ba'dal hisab. Hak dalam kitab Tuhfatul Murid, wa mahalluhu ba'dal hisab, dan tempatnya, tempat timbangan amalan ni ba'dal hisab, kemudian daripada hisab. Ni takut ni. Timbangan amalan
berat sebelah kebaikan syurga, berat sebelah kejahatan neraka. Di mana tempat, di bilakah timbang amalan? Wa mahalluhu ba'dal hisab, tempatnya tempat mizan kemudian daripada hisab. Kemudian daripada hisab. Ni maknanya kalaulah kata, kalau kata timbang tu sebelum dah hisab, terima je catatan amalan, maka amalan kita pun dimizankan, kemungkinan berat sebelah kebaikan. Kemungkinan berat sebelah kebaikan. Sebab amal kita banyak juga. Tidak. Timbangan amalan selepas dah hisab, bukan selepas daripada terima catatan amalan. Mula-mulanya terima catatan amalan. Orang yang beriman walaupun fasik sekalipun, walaupun dosa banyak sekalipun, akan menerima catatan amalan dengan tangan kanan. Orang kafir akan menerima catatan amalan daripada sebelah belakang, daripada sebelah kiri. Orang kafir lepas terima catatan amalan, kemudian dibaca akan catatan amalan. Masing-masing akan baca tu catatan amalan tu. Catatan amalan ni bermula daripada mukallaf. Catatan amalan ni bermula daripada mukallaf. Bermula dia balik lah. Berakal tapi budak-budak. Tak ada catatan amalan. Hak mati budak tidak akan menerima catatan amalan. Sebab hak mati budaknya tak ada catatan amalan. Nak terima catatan amalan macam mana? Tak ada. Nak hisap macam mana? Tak ada dosa pahala. Nak timbang macam mana? Tak ada catatan amalan. Tak ada amalan. Ni hak budak-budak yang mati belum balik. Dia tak ada catatan amalan. Dia tidak akan menerima catatan amalan. Tak ada hisap, tak ada mizan. Yang mana yang masuk syurga tanpa hisap, para anbiya, para malaikat, dan mereka yang masuk syurga tanpa hisap tidak akan menerima catatan amalan. Tidak akan menerima catatan amalan sebab mereka tidak ada hisab dan mereka tidak ada mizan. Jadi bilakah bermulanya dicatatkan amalan baik? Bilakah bermulanya dicatatkan amalan jahat? Apabila baligh. Daripada baligh itulah catatan tu akan dibaca. Akan dibaca. Bayangkan kalau bermula catatan amalan baligh dengan akidah yang salah, dengan semayang yang tak betul, dengan hati yang riak, wujud, takabur, hasad, dosa-dosa besar belaka. Bermula je catatan amalan dengan dosa besar. Bayangkan. Bertaubah kemudian dengan taubah nasuha, dosa besar tu semua diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dosa yang paling besar sekali, dosa syirik, diampuni oleh Allah apabila bertaubah. Orang kafir sembah berhala, itulah sebesar-besar dosa. Dia bertaubah dengan mengucap 2 kalimah syahadah serta beriman dengan Allah dan Rasul. Diampuni dosa besar sembah berhala, walaupun puluh tahun sembah berhala. Jadi apabila bertaubah dengan taubah nasuha, dalam catatan amalan tu dosa besar tu tidak ada. Baca ke tak? Tak ada.
Dosa besar tu dihapuskan, dipadamkan dosa besar pada catatan amalan. Siapa time terima catatan amalan baca, tak ada lah baca waktunya. Itu penting ke taubat tu. Penting ke taubat. Biar kita baca catatan amalan tu, daripada hak mula daripada catatan amalan, tak ada dosa. Walaha masa balik tu jahil fardu ain tauhid, jahil fardu ain fiqh, jahil fardu ain tasawuf. Dosa besar belaka tu. Bermula catatan amalan dengan dosa besar. Tapi bertaubat kemudian melengkapkan rukun taubat dengan sentiasa mengekali belajar fardu ain tauhid, fiqh, tasawuf. Berazam di hati tidak akan tinggal dah belajar fardu ain tauhid, fiqh, tasawuf. Melengkapkan rukun taubat, taubat yang nasuha, licin tak ada dosa besar tu. Masa baca catatan amalan tak ada dosa tu. Itu pentingnya berkaitan dengan taubat ni. Berarti Mazali dan kitab Minhajul Abidin selepas bicara ilmu terus fokus pada taubat. Habis bicara ilmu dan kitab Minhajul Abidin karangan Imam Ghazali rahimahullah, Imam Ghazali terus fokus kepada taubat. Taubat tu akan memadamkan catatan dosa di dalam catatan hak ada di kita tu. Yang akan dibaca di pada masyarakat selepas menerima catatan amalan. Bertaubat saja terpadam sekalian dosa-dosa yang ada. Masa baca catatan amalan, baca pahala je. Itu pentingnya ilmu amal yang Mazali mulakan dengan taubat. Mana akan baca catatan amalan, kemudian hisab. Lepas hisab barulah mizan. Lepas hisab barulah mizan. Maknanya terima catatan amalan, kalau terus kepada mizan, kemungkinan pahala berat sebelah kebajikan dimasuk akan dia ke dalam neraka. Tapi pada masa hisab banyak dosa-dosa dengan anak Adam. Pada ni banyak dosa dengan anak Adam. Dosa dengan anak Adam ni, dosa satu dah menjadi benda ni bakaran api neraka. Tapi pahala masih lagi ada. Pahala akan meringankan tempoh masa dalam neraka. Tiba-tiba pahala yang akan meringankan tempoh masa di neraka diambil, diletak pada catatan amal kebajikan orang yang dizalimi atas dunia. Faham molek sini? Macam sebut dah minggu lepas, dosa kita dengan Allah pahala kekal. Dosa dengan Allah pahala kekal, timbanglah nanti mana-mana banyak pahala dengan dosa. Dia begini, bila sebut kata pahala syurga, bila sebut kata dosa neraka. Dok semayang neraka, makan riba neraka, makan rasuah neraka, dedah aurah neraka, mengumpat neraka. Oh, panda-panda letak neraka. Dak, bukan kita yang sebut. Itu peringatan Quran dan hadis. Dah kita kata neraka, kita menetap orang neraka, kejahatan tu balasannya neraka. Neraka ke tidak, tu lepas daripada hisab, lepas de mizan. Tapi untuk kejahatan tu neraka. Orang semayang syurga, orang tutup aurah syurga, orang baca Quran syurga. Oh, kalau dia semayang, dia tutup aurah, dia baca Quran, dia mengupak orang siang malam, tu bahagian neraka. Tetapi dia kata syurga, untuk kebajikan tu syurga.
Masuk syurga ke tidak? Hisab, timbang amalan pula. Timbang itulah mana banyak pahala dengan dosa. Tapi untuk dosa tu neraka lah. Untuk pahala tu syurga. Jadi orang yang buat dosa ni tentu neraka, timbanglah pulaknya. Orang yang buat kebajikan ni tentu syurga, timbang pula amal dianya baik dengan jahat. Kan ni tak boleh sekarang ni. Kenapa tak tahulah? Sebut kata tengah sampai neraka, oh ini saya tak suka dengar. Neraka. Macam neraka hak dia. Oh, pulak dah. Kata jenis penyakit apa? Terseloh pelik-pelik. Kalau dok reti agama jahil tak mau peduli agama, senyap sudahlah. Tuhan masing-masing. Tapi dia menzahirkan kejahilan. Makna buat kebaikan syurga, buat kejahatan neraka. Syurga neraka lepas hisab, lepas mizan. Kemudian selepas meniti tiang sirat. Dia semayang tak tinggal, tapi dosa dia banyak, timbanglah. Mana berat? Pahala semayang dengan dosa-dosa banyak. Berat pahala semayang syurga. Berat pahala dosa-dosa banyak tu neraka. Tapi semayang dia tu pahala meringankan tempoh masa neraka. Meringankan tempoh masa neraka. Pahala banyak timbangnya syurga. Tapi dosa yang ada tu yang akan merendahkan darjah dalam syurga. Sekarang timbang. Berat sebelah kebaikan syurga. Dosa banyak mujur-mujur je berat kebaikan sikit. Maka dosa inilah yang akan merendahkan darjah syurga. Timbang berat kejahatan masuk neraka. Tapi hak pahala hak ada ni yang akan mengurangkan tempoh masa neraka. Contohlah kita kata dosa 60%, pahala 40%. Tak sama tempoh masa neraka dengan orang dosa 70%, pahala 30%. Dengan orang dosa 80%, pahala 20%. Sebab dia dosa 60%, pahala 40%. Tempoh masa neraka dia ringan nak banding dengan hak dosa 70%. Hak pahala hanya 30%. Tuak bandingan gitulah. Pahala dia 60%. Dosa dia 40%. 50-50 tu syafaat Nabi SAW lah pulaknya. Makna kita kira ni pahala dia 60%, dosa dia 40%. Syurga lah dianya. Tapi darjah syurga rendah. Kalau pahala 70%, dosa dia 30%, darjah syurga dia tinggi. Pahala 80% lagi tinggi. Pahala 90% lagi tinggi. Pahala sepenuhnya dosa sentiasa dia bertaubat, syurga darjah yang paling tinggi. Jadi sebut kata pahala balasannya syurga, sebut kata dosa balasannya neraka. Kita pergi pada dosa berkait dengan hukum Allah Ta'ala saja, tak kait dengan anak Adam. Dia tidak akan menjejaskan pahala yang ada. Sampai masa timbang-timbanglah. Tapi dosa dengan Adam, dosa tu dosa dah memberatkan timbangan sebelah kiri. Tahu tak ni? Tiba-tiba dosa-dosa tu dengan Adam, pahala hak sepatutnya memberatkan sebelah kanan akan diambil, akan diletak di catatan kebajikan orang yang dizalimi atas dunia. Cuba kau fikir, orang yang diumpat atas dunia, orang yang dimaki atas dunia, orang yang difitnah atas dunia, orang yang diambil harta atas dunia dengan cara yang tak betul. Cuba fikir. Pahala dosa kekal, pahala diambil diletak atas kebajikan. Kalau pahala diambil, dosa diampuni, tak apa.
Dosa tidak diampuni, tapi pahala diambil, diletak atas kebajikan orang yang dizalimi atas dunia. Habis pahala. Ada lagi dosa anak Adam. Dosa yang dizalimi diletak pula atas catatan kejahatan orang yang menzalimi. Faham tak? Ni takut bila ni? Takut ni hisab. Barulah bicara bab mizan. Banyak pahala diberi kepada orang yang dizalimi, timbang kok congek sebelah kiri. Ni ceritanya orang mati dalam iman ni. Ni cerita orang mati dalam iman. Tak ni? Hak mati kafir tu tutup buku tu. Hak mati kafir tu. Hak mati dalam iman ni kita bicara ni. Dosa ada, pahala ada, dosa ada. Ada kedua-dua. Masa menerima catatan amalan. Tapi pada masa hisab. Pada masa hisab. Mana? Kalau kira gitu, ani pada hasibu qabla an tuhasabu ni. Hisab, hitung diri kamu sebelum kamu dihisab di padang mahsyar. Hisab, kira, hitung balik. Yang nak ngumpat ke orang tu kenapa? Haram dosa besar satu dok. Dosa tu kekal tanpa bertaubat. Tiba-tiba pahala kebajikan kita beri ke dia. Kalau pahala kebajikan kita beri pada orang yang diumpat, dosa umpat kita diampuni oleh Allah. Hilang pahala pun dosa tak ada. Hilang pahala, sebab pahala kebajikan akan diletak di catatan orang yang diumpat. Dosa umpat Allah padamkan, tak apalah. Dah. Pahala amalan akan dipindah kepada orang yang diumpat. Dosa mengumpat dosa besar tu kekal. Mana? Mengumpat, memaki, memfitnah dalam FB. Kadang-kadang ada juga kok tengok-tengok, nampak ikut pengajaran ilmu, nampak duduk share pengajaran ilmu. Hok kelas saya pun ambil buat share juga. Selain daripada tu, dalam FB tu penuh dengan kata kok orang. Apa benda tak tahulah. Taklah nampak minat jugalah pengajian agama. Banyak juga share pengajian agama. Rakam-rakam orang mengajar pun banyak. Hak saya pun ada juga dalam tu. Tapi Facebook yang sama penuh kata kok orang. Tak tahu dia nak apa. Tak tahu siapa nama tu. Tapi orang bahasa dengan ayah haji. Jangan gitu ayah haji. Ayah haji. Kalau kita nak marah kau kering ayah haji. Kata padak ni. Kau rasa kering se. Marah tu. Kau kering ayah haji. Dalam FB share pengajian agama. Dalam FB juga penuh dengan umpat. Orang Islam je. Mulalah. Itu nak kata, ini nak kata. Orang kafir tu buat hukum agama. Orang kafir dia tak tahu. Kita kena ilmu lah ke dia. Bila dia tahu agama kita. Orang kafir punyalah dia nak pertahan. Orang Islam tu duk kata macam-macam pula. Duk kata. Orang Islam duk kata macam-macam. Orang kafir hak duduk kosek bau hukum agama kita tu, orang kafir. Dia tak reti. Kita beri penerangan ke dia. Allah lembutnya dengan orang kafir. Dengan orang Islam, dia nak kata macam-macam. Ada je salah tu perkara tu. Ulang pak ulang. Apa dia tu? Mengumpat orang panggil. Manis je mengumpat orang Islam. Orang kafir, punyalah nak gosok belakang. Dia orang nak tahu. Di situ buat hukum agama kita beritahu ke dia. Konong-konong.
Tapi masalahnya kata ada duk share rakaman. Hak saya pun ada juga dalam tu. Apa benda nak pun tak tahu. Kita belajar agama ni nak selamat hari akhirat, nak kenal dosa pahala. Dosa dengan Allah tinggal semayang, dok. Tinggal puasa, dok. Berjudi minarok kita tak terbabit. Makan riba kita tak terbabit. Rasuah kita tak pernah. Pada ni mencuri tak pernah. Orang tak pernah kosek. Barang orang tak pernah kosek. Baik dah tu. Tapi hak dosa dengan Adam tu belum cerita hak dosa hati lagi. Riak, ujub, takabur. Hak zahir ni dulu. Hak dosa lain, hak zahir tadilah berjudi menarok tak kenal. Jadi digunakan FB tu untuk neraka orang panggil. Orang Islam awak salah tu gak pahulang-ulang. Nak kata macam-macam. Orang kafir tu buat hukum agama Islam kita, berlembut pula. Yang saya sebut ni sebab dalam FB ada pula kuliah hak saya. Kena fikirlah. Hak dengan Adam kena jaga molek. Dosa dengan Adam kekal duduk sebelah sebelah timbangan sebelah kiri. Pahala tu diambil akan diletak pada kebajikan orang yang dizalimi atas dunia. Macam sebut tadilah, kalau pahala diambil, dosa mengumpat tu dipadamkan oleh Allah, ringan sikit kalau kita nak kira. Tidak, pahala diambil, dosa mengumpat tu kekal. Mana yang sebelah kiri dosa kekal berat, hak sebelah kanan pahala hak asalnya berat, jadi bertambah ringan pada masa hisab. Nyatalah mana berat mana ringan pada masa mizan. Jadi tempat mizan adalah selepas daripada hisab. Kemudian berkait dengan mizan ni, ini termasuk yang wajib diimani. Sebab itu jelas di dalam Al-Quran. Wal waznu yauma izinil haq. Mizan pada hari kiamat itu adalah sebenar. Itu sebenar. Wa nada'ul mizana al-qista li yaumil qiyamah. Ayat bicara berkaitan dengan mizan. Ayat yang berkaitan dengan mizan. Hak dalam ayat yang kita duk baca semua tu. Fa amma man saqulat mawazinuhu fa huwa 'ishatir radiyah wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah wa ma adra kama hiya narun hamiyah. Surah apa? Tanya surah memang ngiga nak jawab. Saya pun dah ingat surah apa tu. Surah apa? Muqaddam lah, juz amma, betul lah. Sebab tu boleh baca sebab juz amma. Tak apalah, biasalah orang kitanya. Ayat tu tahu, dalam Quran tu. Tapi duduk di surah, nama apa surah? Fa amma man saqulat mawazinuhu, sesiapa yang berat oleh timbangan amalan kebajikan, fa huwa fi 'ishatir radiyah, maka dia pada dalam kehidupan yang senang lenang. Wa amma man khaffat mawazinuhu, siapa yang ringan timbangan amalan kebajikan, fa ummuhu hawiyah, tempat kembalinya adalah hawiyah. Wa ma adraka ma hiya narun hamiyah, api yang panas membakar tu hawiyah. Mana ni
Hak berat timbangan amalan kebajikan.